الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا من علوم الدين والعقيدة وبين لنا وأرشدنا الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم وإياي بحق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala suruhannya dan tinggalkan segala larangannya. Hanya dengan rasa takutkan Allah sajalah dapat membentuk pemikiran dan juga tindakan kita setara dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Sebelum melanjutkan bicara, khatib ingin menyeru semua jemaah sekalian agar memberikan sepenuh tumpuan kepada apa yang khatib ingin sampaikan. Khatib juga mengingatkan agar jemaah sekalian tinggalkan urusan dunia sebentar, pasangkan mood senyap pada telefon bimbit, jangan berbual-bual, tidak menggerakkan tabung kutipan Jumaat, serta berikanlah sepenuh perhatian kepada khutbah ini. Mudah-mudahan isi khutbah yang disampaikan ini dapatlah kita panjangkan kepada ahli keluarga masing-masing. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Aqidah yang Tergadai. Ma'asyiral muslimin, baru-baru ini negara kita telah digemparkan dengan satu tayangan filem yang menggunakan platform internet yang secara jelas menghina syariat dan membelakangkan perasaan umat Islam di negara kita. Filem ini diarahkan oleh seorang yang beragama Islam. Penulis skrip, pelakonnya juga melibatkan beberapa orang Islam. Konklusi daripada filem ini telah menandakan kepada kita satu pemikiran bahawa semua agama adalah sama dan setiap individu berhak memilih agama yang dirasakannya benar. Sebelum itu, negara kita juga gempar melalui media sosial juga mengenai video beberapa orang Islam yang mengikuti perarakan agama lain sambil melaungkan slogan agama tersebut tanpa ada rasa bersalah. Begitu pula baru-baru ini sebuah video memaparkan beberapa orang lelaki bersama minuman yang dinyatakan sebagai bir dan meminumnya dengan membaca perkataan Bismillah. Walaupun kemudiannya dijelaskan oleh pemilik video itu bahawa bir itu adalah jenis yang tiada alkohol, tetapi paparan tersebut telah menimbulkan fitnah dan keresahan dalam masyarakat. Saudara, ketiga-tiga isu yang khatib sebutkan sebentar tadi ianya melibatkan perkara yang paling asas terhadap keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala serta syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedarlah bahawa naratif songsang berkaitan akidah melalui media terbuka atau media internet sedang mula dipopularkan oleh pihak yang berniat jahat terhadap syiar agama Islam di negara ini. Justru itu dapat kita simpulkan bahawa krisis akidah yang sedang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam bukanlah perkara terpencil lagi. Tuan-tuan, bermain-main dengan perkara akidah dan memperleceh-lecehkan hukum hakam dalam agama boleh menyebabkan seseorang itu murtad, yakni terkeluar daripada agama Islam. Sama ada seseorang itu bergurau, berlakon, apatah lagi bercakap secara sedar dan waras. Kita semua telah maklum berkaitan masalah akidah ini kerana masing-masing mempunyai asas agama yang baik ketika kecil dahulu melalui mulut guru-guru agama kita. Namun tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang ini menunjukkan segelintir umat Islam yang sama ada dia benar-benar jahil
atau sengaja menggadaikan akidah kerana menurut sangat hawa nafsu dan merelakan dirinya dipergunakan oleh orang lain. Imam Az-Zarkashi rahimahullah menyatakan bahawa man takallama bi kalimatil kufra hazilan wa lam yaqsidul kufra kafar. Sesiapa yang berkata perkataan yang membawa kepada kufur secara sengaja tanpa niat untuk kufur, maka beliau dikira murtad. Saudaraku muslimin, perkara akidah adalah asas kepada seseorang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dengan sifat-sifat serta zat kesempurnaannya, yang mengimani sekalian Rasul Allah, kitab-kitab serta syariat yang dibawa oleh mereka, kemudian mengimani setiap perkara-perkara sam'iyat seperti syurga, neraka, dosa dan pahala. Oleh itu tuan-tuan, setiap niat kita, tindakan kita, pemikiran dan juga tutur kata kita yang mengingkari perkara akidah yang khatib sebutkan tadi, bermakna kita sudah meletakkan keimanan kita ini dalam jurang bahaya. Bila-bila masa sahaja iman kita boleh tergadai. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 7, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalaulah kiranya kamu kufur, ingkar, tidak syukur akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan iman dan kesyukuran kamu untuk kesempurnaannya. Wala yarda li'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Dan ia tidak redakan hamba-hambanya berkeadaan kufur, dan jika kamu bersyukur ia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan ingatlah, seseorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembalinya kamu, maka ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya ia amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ada 3 perkara terpenting dalam kehidupan seorang mukmin yang mana dapat memelihara akidah kita dari binasa. Yang pertama, seorang mukmin perlu mengenal siapa penciptanya. Seseorang itu tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mendapat ma'rifah melainkan melalui jalan belajar. Kedua, setiap insan perlu tahu apa perkara yang memberi manfaat dan mudarat berkaitan hal ehwal akhirat mereka. Dan yang ketiganya tuan-tuan, seorang insan wajar beringat nasib dan keadaannya selepas tempoh kematiannya. Muslimin yang dikasihi Allah, Nabi SAW memulakan dakwahnya 10 tahun di bumi Makkah dengan memasukkan ketauhidan ke dalam dada-dada manusia. Baginda Nabi amat tegas dalam perkara akidah. Ketika baginda menguasai kota Makkah, baginda mengarahkan agar 360 berhala dimusnahkan di sekeliling Kaabah dan Makkah. Sayyidina Khalid Al-Walid diarah meruntuhkan berhala terbesar, yaitu Al-Uzza yang terletak di Nakhlah. Sayyidina Amr Al-As pula menghancurkan berhala Suwa', manakala Sa'id bin Zaid pula menghapuskan berhala Manah. Begitulah tegasnya baginda Nabi SAW dengan kekufuran demi menjaga keimanan agar tidak terbatal kerana kesyirikan dan kekufuran. Firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 132, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan demikian juga Nabi Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, sebagai kesimpulan khutbah hari ini, istiqamahkanlah diri
dan ahli keluarga masing-masing agar terus mempelajari ilmu akidah sebaik mungkin. Ilmu sekadar di sekolah yang ada masih tidak mencukupi untuk memahami selok-belok akidah. Oleh itu, hadirlah berkuliah di masjid-masjid, surau atau madrasah atau mana-mana institusi yang diiktiraf berkaitan tauhid. Peringatkanlah diri kita dan juga ahli keluarga kita bahwa unsur-unsur liberalisasi agama melalui media sosial dan internet sekarang ini sedang berlegar-legar di tangan anak-anak kita. Andai ada isu-isu akidah yang timbul, duduklah bersama anak-anak dan bicarakan isu ini dengan pertimbangan hukum. Dan yang terakhir, akidah yang kita amalkan di Malaysia adalah ahli sunnah wal jamaah mengikut aliran al-Ash'ari wal Maturidi. Pegangan ini juga adalah pegangan majoriti ulama dan umat Islam di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala alaihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Bertuan Agung ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Wa kadhalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-riya wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihana wa su'al fitan ma wara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iril biladil muslimin amma ya rabbal alamin.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Tuan-tuan sila menok